3.9251 soalan nak kepada 3 tempat perpuluhan. Okey, so langkah pertama kita pergi dulu kepada titik perpuluhan. Yang kita tengok kat sini ni titik perpuluhan kat sini. Okey, ni rumah titik perpuluhan dia. Okey, dia nak kepada 3 tempat perpuluhan. Maka kita tengok dekat rumah yang ketiga selepas titik perpuluhan. Okey, rumah yang pertama, rumah yang kedua, rumah yang ketiga. So kita jumpa nombor 5. Okey. So nombor 5 itulah yang kita tengok jiran sebelah dia. Okey. Kita berhenti dulu dekat rumah yang dia nak 3 tempat perpuluhan. So kita berhenti dulu dekat nombor 5 lah. Okey. Sebab 5 tu adalah nombor ketiga selepas titik perpuluhan. Okey. Kemudian kita tengok nombor sebelah dia. Nombor sebelah 5 tu adalah 1. Okey. Nombor 1 ni adalah nombor yang miskin lah kan. Tak kisahlah kamu guna teknik apa. Okey. Ada orang guna 0, 1, 2, 3, 4. Ini miskin. Okey. 5, 6, 7, 8, 9. Ini kaya. Okey. Tak kisahlah. Okey. Kaya tambah 1. Miskin jadi sifar. Okey. Tak kisahlah mana satu kamu nak guna. Ataupun kaedah bukit, naik bukit, turun bukit. Okey, 0, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Okey. So, naik bukit susah. Okey, turun bukit senang. Okey. So, turun bukit kita tambah 1. Okey, naik bukit kita jadikan dia sifar sahaja. Okey. So, dalam kes kita ni nombor 1. Okey. Ataupun apa-apa sajalah teknik pembundaran untuk kamu sebab kamu dah jajah 5 kan. So kamu tengok dekat sini ni nombornya 1. Dia adalah nombor yang miskin. Okey. Atau kalau kamu nak lebih jelas lagi, kamu juga boleh ambil nombor ni terus. Okey. Bulatkan terus macam ni. Okey, so apa kamu akan buat kat situ? Kamu akan buat 50 hingga 60. So tengah-tengahnya 55. Ini kaedah penghampiran. Okey. So nombor 51 dekat sinilah, dia dekat dengan siapa? Dekat dengan 50. Maka ni akan jadi 50. Pun boleh juga. Tu kaedah penghampiran. Okey. Tak kisahlah mana satu nak guna. So 5 menangkan 1 dia tak lebih daripada 5 ke atas, maka kita tambah jadikan kosong sahaja. Maka kita akan jawab 3.9250. Kalau kita jawab macam ini, jawapan kita salah. Okey. Sebab apa? Sebab dia nak 3 tempat perpuluhan. Jadi kalau kita bagi sekarang ni dalam 4 tempat perpuluhan. Okey, yang kita bagi ni adalah 3.9250 ini. Nampak ada 4 nombor selepas titik perpuluhan. Dia tak nak lah. Dia nak 3 sahaja. Jadi kita jangan tulis sifar yang belakang ni. Okey, biarkan macam ni saja, 3.925. Okey, 3.925. Alright, so kita tengok soalan yang kedua. Okey, pindah kepada soalan yang kedua. Hantar jawapan dulu, cikgu nak tengok. Okey. Okey, Ali dah bagi. Okey, betul Ali, dah betul dah. Okey. Okey. Okey, cuba yang lain, rakan-rakan yang lain. 61.8276 ini. Okey. Bundarkan kepada 3 tempat perpuluhan. Cepat kira, cepat. Korang bagi homework, korang tak buat. Dah kena tunggu korang pula kan. Sepatutnya terus bagi jawapan je. Kan dah tulis kat situ homework.
Okay, yang dah siap tu sabar kejap ya. Tunggu kejap ni, 2-3 ketul lagi ni kan. Cepat sikit. Pantas. Bundar macam biasa sahaja. Akilah bagi jawapan yang mana ni Akilah? Macam pelik je jawab nombor kau. Cikgu, Akilah tu budak baru ke? Yelah. Oh, Kau punya jawapan kau mana? Kau sebut orang punya apa budak baru. buat. Cepat sekarang. Mana jawapan kau? Tak bagi pun. Dia sibuk. Nombor 2 je kau. Yelah, nombor 2. Cepat. 61.830. Mana boleh baca macam tu? Mana ada lepas point tu jadi 830? Okey. Macam mana nak baca tadi tu? Mana ada orang baca 61 point 830? Tak ada orang baca macam tu. Selepas titik perpuluhan kita dah tak sebut 500-nya kan? Okey. Okey, so kita berhenti pada dah bagi jawapan tu. Okey. So kita berhenti pada yang tak bagi jawapan ni Fahim dengan Akilah So cikgu anggap kamu tak buat Okey, cikgu anggap kamu tak buat. Okey. So 61.8276. So kita nak kepada 3 tempat perpuluhan. Okey. So 3 tempat perpuluhan maknanya selepas titik perpuluhan ini okey, kita tengok rumah ketiga. 1 2 3 nombor 7. Betul? So nombor 7 kita tengok jiran sebelah. Jiran sebelah kita adalah nombor 6. Nombor 6 lebih daripada 1. Okey. Lebih daripada 1 maknanya lebih daripada 5 maknanya kita tambah 1 kepada rumah sebelah dia. Okey, yang ni akan jadi sifar lah. Okey, so kita akan dapat 61.82. So 7 tambah 1 8. Okey, kalau ikutkan kita dapat macam ni. Okey, tapi sebabkan kita nak 3 tempat perpuluhan jadi kita berhenti pada 3 tempat perpuluhan. Okey, Alia mula-mula jawapan dah betul dah. Dia pergi tukar ikut orang lain pula kan. Dia dengar Aisyah sebut 61.830 terus nak masuk. Okey, tak boleh sebut macam tu Aisyah 61.83 sifar. Okey, nombor selepas titik perpuluhan kita tak sebut rumah ratus ke rumah apa tak sebut lah. Okey, sebab satu rumah satu sebutan sahaja. Okey, ratus tu berada di rumah nombor bulat, sekarang perpuluhan. Okey, kita akan sebut 61.830. Tapi itu bukan jawapan dia. Okey. Ini bukan jawapannya. Okey. Jawapan dia adalah 61.828. Macam cikgu dah bagi tahu sebelum ini, langkah pertama berhenti dulu pada rumah yang dia minta. Okey. So dia minta kepada 3 tempat perpuluhan. Jadi berhenti dekat rumah nombor 3. Selepas titik perpuluhan. Berhenti situ, tengok nombor sebelah dia berapa. Lepas tu barulah kau tambah atau kau jadikan dia kosong. Ikut kepada jenis nombor lah. Okey. Okey, so soalan ketiga. 15.7408. Okey, nampaknya pembundaran ni Ali dengan Alia ni bagus dia punya ni laju dia punya ni. Ini geng-geng buat homework lah ni. Okey. Cepat rakan-rakan yang lain. Jangan biar diri anda ni tertinggal. Rugilah kan. Nak kira apa tu? Kita tak boleh cikgu tengok channel tengok apa yang kau nak kira kat situ kan. Dia tak ada suruh operasi darat bahagi apa pun. Apa yang kita nak kira?
kita tengok rumah saja. Bundar ni dia tak libat kiraan sangat. Okey. Dia lebih kepada mengenal rumah dia. Okey. Tapi tak apa, cikgu tunggu, tak masalah. At least kau nak cuba buat kan. Okey lah tu. So berhenti dulu pada 3 tempat perpuluhan. Yang tu dulu, berhenti yang tu dulu. Okey, siapa yang tengah buat tu kira lama sangat tu macam lama sangat kira kan. Berhenti dulu pada 3 tempat perpuluhan sebab soalan nak kepada 3 tempat perpuluhan. Okey, berhenti dekat 3 tempat perpuluhan lah. So kita tengok, nampak ada titik kat sini ni. Tengoklah 1 tempat perpuluhan, 2 tempat perpuluhan, 3 tempat perpuluhan. So kita berhenti dekat sini. Ni berhenti kat sini. Okey. Kemudian baru kita tengok nombor yang di sebelahnya. Okey. Nombor yang di sebelahnya kita tengok adakah dia nombor 0 hingga 4 ataupun okey, Fahim, sifar tu buang Fahim sifar tu buang sebab kamu bagi tu dah jadi 4. Bagus dah, kau bunda tu dah betul. Cumanya sebab dia nak 3 tempat perpuluhan, sifar dekat belakang tu buang. Okey. Sebab kalau kita letak sifar tu jadi 4 tempat perpuluhan. Okey, so 8 dia adalah nombor yang lebih daripada 4 kan. Dia 5, 6, 7, 8. So kita tambah 1 pada mana? Pada rumah yang inilah. Yang ni apa jadi? Jadi sifar. Okey. So jadi 15 ni tak ada usik apa-apa. 15.74. Okey, sifar tambah dengan 1 dapat 1 lah. Okey, sepatutnya belakang 8 tu dia jadi kosong. Okey. Tapi sebab dia nak 3 tempat perpuluhan, jadi sifar belakang sekali tu kita tak letak. Okey. Boleh faham Fahim tu terlebih 1 sifar. Okey, Fahim dia bagi jawapan dia macam ni. Bukan salah, bunda dia dah betul. Okey, kalau soalan ni tak nyatakan kepada 3 tempat perpuluhan, letak sifar tu tak apa. Okey, kalau soalan kata nak 3 tempat perpuluhan, jangan letaklah. Okey. Sebaiknya tak payah letak. Okey, sebab dia akan jadi 4 tempat perpuluhan kat situ. Okey, soalan keempat, soalan akhir kita tentang bundar ni tentang bundar ni 108.5034. Okey, 108.5034. Okey, seperti biasa Alia dengan Luqman. Ali Luqman sentiasa mendahului, nampaknya bagus. Nampak bunda ni dah padu. Okey, tahniah diucapkan. Okey, kita bagi ruang pada rakan-rakan yang lain sekejap untuk mereka mencuba dulu. Okey, kemahiran membundar ni kemahiran wajib lah untuk kamu. Okey. Manalah tahu pertengahan tahun dia suruh kira bundar perpuluhan, dah kira makan bonus lah yang ni. Okey, kalau soalan keluar tentang pembundaran ni biasanya 1 markah je. Jadi soalan 1 markah ni adalah soalan yang kita jangan salah lah. Okey, sebab dia soalan yang senang. Tanpa kira pun kita dah boleh dapat jawapan. Itu biasanya soalan 1 markah. Kita berdasarkan pemerhatian kita dah tahu dah jawapan dia apa. Okey, Aisar betul, tahniah. Okey. Aisar ni dia lambat panas sikit kan. Dia lambat, enjin tu lambat panas sikit. Dah panas tu okey dah. Okey. Okey, Fahim. Okey, cantik. Kali ni buat semua dah bagi, nampak semua dah enjin dah panas dah tu. Okey, dah dapat dah tu. Okey, so kita berhenti pada 3 tempat perpuluhan. 1 sampai titik ni. Okey. 2, 3. Okey, so kita tengok rumah sebelah dia lah. Okey, tengok rumah sebelahnya.
4, nombor tu tak lebih hingga 5, maknanya kita jadi nilai kosong lah. Okey, so kita akan dapat 108.503. Okey, kalau ikutkan kita bundar biasa kita akan jadi kosongkan belakang kan. Tapi sebab ni 3 tempat perpuluhan sahaja, dia nak maksudnya apa maksud 3 tempat perpuluhan? Selepas titik perpuluhan hanya ada 3 nombor je yang kita boleh letak. Okey, macam sekarang ni asalnya ni 108.503 ni, ini adalah 4 titik perpuluhan. Okey, dia nak 3 sahaja. Okey, kalau biasanya macam itulah. Okey, kalau dia nak bagi 3, dia akan bagi soalan tu 4 titik perpuluhan. Kalau biasa macam itulah. Okey, kalau dia nak uji kamu 2 tempat perpuluhan, dia akan bagi 3 tempat perpuluhan. Macam ni kan 8.996 ni kan, nampak ni kan lepas titik perpuluhan kan 3 nombor ada. Okey, sebab dia nak uji untuk 2 tempat perpuluhan. Ni samalah. Okey, 12.755 ini sekarang dia 3 tempat perpuluhan, tapi soalan nak kepada 2. Okey, ni soalan minggu lepas lah kita dah bincang saja, cikgu nak tunjuk kat kamu. Okey. 2 tempat perpuluhan pun sama. Kita berhenti kepada rumah yang kedua lah. 1, 2. So tengok rakan sebelah. Okey, rakan sebelah tu tak lebih daripada lebih daripada 5 tambah 1. So kita akan dapat 12.76 lah. Okey, yang belakang ni biasanya akan jadi kosong. Tapi kita tak tulislah sifar ni. Okey, sebab dia nak 2 tempat perpuluhan. Okey, boleh Okey, so siapa yang terkeluar kat sini ni? Oh, Ali terkeluar Alamak. Hero terkeluar pula malam ni kan. Kejap kita masuk balik tu. Internet tak okey dah tu. Okey, so kita sambung. Habis bundar So cikgu harap bundar ni kamu dapat dikuasai dengan baik lah ya. Sebab dia senang sahaja untuk apa nama bundar perpuluhan ni. Sebab kita tengok rumah selepas titik. Sebelum titik tak payah tengok. Okey, sebab dia suruh bundar kepada 1 tempat perpuluhan, 2 tempat perpuluhan, 3 tempat perpuluhan ni. Tengok titik, lepas tu kira berapa rumah baru kau bundarkan. Okey, tak payah kita tengok macam nombor bulat. Kalau nombor bulat, contohlah soalan kata bundarkan kepada 1000 yang terdekat. So katalah ni soalan dia. Okey, jadi biasa kita akan cari rumah 1000 lah. Ni nombor bulat. Okey, ni nombor bulat. So kita cari 1000 terdekat. So 10 ratus 1000 kat sini. Kan, kita tengok rumah sebelah. Sebab dia tanya 1000 terdekat. Tapi kalau soalan tanya, okey, bundarkan 78.1 sifar 7 1 sifar 6 lah. Okey, nombor sama tak best. Okey, 1 sifar 6 9. Okey. Soalan kata bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Jadi nombor 78 tu tak payah usik. Sebab dia bukan nombor perpuluhan. Kan dia kat depan kan. So lepas titik baru kita kira. Okey, 1, 2. Kalau 2 tempat perpuluhan lah, tengok rumah sebelah dia. Kan rumah sebelah tu lebih daripada 5 ke atas, maknanya tambah 1. Jadi kita akan dapat sini adalah 78.11. Okey, jangan letak sifar kat belakang ni lah. Okey, 2 ketul tu tak payah letak sebab apa? Nak 2 tempat perpuluhan saja. Yang berbanding dengan nombor bulat. Okey. So 4 samalah, ni 7, maknanya sini tambah 1. So sini semua akan jadi kosong. So nombor bulat sifar dia kena ditulis lah. Okey, dapat 785,000. Okey. Ini kalau nombor bulat. Yang ni kita dah belajar masa tahun 4. Okey, bundarkan nombor bulat ni. Tahun 5 kita belajar nombor perpuluhan pula bundar. Okey. Kemahiran barulah. Konsep bundarnya sama, cuma rumah dia bertambah. Okey, rumah dia selepas titik perpuluhan. Okey, mari kita buat operasi pula. Okey. Operasi pun sama macam kita buat operasi tambah tolak yang biasa. Okey, kat sini kalau kita tengok adalah operasi bergabung. Okey, kenapa kita panggil operasi bergabung? Sebabnya ada 2. Ada 2 operasi. Satu dia suruh tolak, satu lagi kena tambah. Okey. So bila ada gabungan 2 operasi, kita kena ingat hukum kuda baca tol. Okey, kuda baca tol. Mesti ikut ini. Okey, kuda baca tol ini. Okey. So kalau kita tengok dekat situ, kita mula ada kurungan, okey, kemudian darab bahagi, tambah dan tolak. Okey. Dan setiap satu ni dia ada ahli keluarga dia. Okey, darab dan bahagi satu keluarga, campur dengan tolak satu keluarga, kurungan keluarga yang tersendiri.
Okey. So apabila kita jumpa dua operasi yang daripada keluarga yang sama. Okey, contohnya sekarang ni kita jumpa tolak dengan tambah keluarga yang sama. Okey, catul ni keluarga yang sama. Maka kita akan buat dari kiri ke kanan. Okey, kita buat daripada kiri ke kanan. Okey. Okey. Macam kawat dari kiri cepat jalan. Kan? So kita akan buat daripada kiri ke kanan. So kita jumpa tolak dulu. So maka contoh soalan yang dibagi ni kita akan tolak dulu. Okey. Untuk kamu tolak nombor perpuluhan, syarat pertama, susun ikut titik dia dulu. Okey, susun ikut titik. Nampak titik? Titik ni jangan diusik. Biar sama saja nombor yang kita susun kemudian. Okey. Kita tambah atau tolak macam biasa. Tak cukup kita pinjam ke, semua sama macam biasa. Okey, contoh soalan ni Cikgu padam dulu jawapan dia. Nak bagi nampak contoh dulu nampak contoh dulu. Okey, perpuluhan ni lebih senang sikitlah berbanding dengan apa nama tu pecahan yang kita dah belajar beberapa siri. 8 tolak dengan sifar 8 lah. Okey, sifar nak tolak dengan 4 tak boleh. Rumah sebelah pun tak ada orang. Maka kita pinjam dari rumah 5. Dapat 4. So sini jadi 10. Pinjam tinggal 9. Sini jadi 10 lah. Okey, so 10 tambah 10 tambah 10 tolak 4 dapat 6. 9 tolak 5 dapat 4. 4 tolak 6 tak boleh pinjam. Tinggal kosong. Sini jadi 14. 14 tolak 6 dapat 8. Okey. So dapat 8.464. Okey. Okey, Ali, okey, welcome back Ali. Cikgu faham kamu terkeluar tadi. Kita baru bincang macam mana nak buat soalan melibatkan gabungan operasi. Okey. Kita kat sini ada gabungan operasi tolak dengan tambah, maka kita kena guna hukum kuda baca tol. Okey. Kuda baca tol, ataupun kalau siapa murid DLP buat math lah. Okey. Kita tengok contoh dulu. Dia belum buat soalan lagi. Okey. So syarat pertama cikgu cakap tadi kat kawan kita semua, kita susun ikut titik dulu. Titik mesti sama. Okey. Ni titik perpuluhan ni biar sama. Tak payah kacau dia. Okey, nombor-nombor yang kita letak tepi-tepi dia. Okey, so dah dapat 8.468. Yang itu pula kita tambahkan dengan nombor seterusnya, iaitu yang inilah. Okey, tambah juga macam biasa. Okey, titik dia kena ni. Okey, kamu boleh buat dua macam ni. Biasanya cikgu akan gabungkan terus. Okey, kalau cikgu gabung terus. Cikgu tak nak kamu tersalah salin. Okey, jadi cikgu gabung. Maksudnya apa? Cikgu letak operasi tambah ni dekat bawah ni. Okey, kamu tak payah salin dah. Ni kan, cikgu biasa buat macam ni lah. Sekejap ni habis kat sini ni. Okey, garis. Buat pula operasi tambah. Okey, so operasi tambah dia kan, mula-mula dah tolak dah 15.0 sifar 8 tolakkan dengan 6.54 ni lah. Selesai. Okey, kenapa ada kosong kat situ? Okey, biasanya rumah yang tak ada orang kita letak kosong supaya nak bagi nampak sama. Okey, so kita ada kat sini nampak nak masukkan 8.097. Letak dulu titik perpuluhan dia. Okey, so di sebelah kirinya ada nombor 8. So letak 8 lah. Okey. Di sebelah kanan ni 097. So 097. Kat sini cukup-cukup nombor dia. Makna tak ada yang terlebih. Okey, so 8 tambah dengan 7 dapat 15. Tambah macam biasalah. Kamu tambah macam biasa saja. Okey, dapat 5. Ni titik, salin je balik. 8 tambah 8, 16. Ni. Okey, biasa cikgu suka guna satu jalan je. Okey, kamu tak payah salin pergi ke sebelah ni. Dalam contoh buku ni dia bagi kita salin ke sini kan, ni kan. Lepas dah dapat jawapan dia suruh salin ke atas. Okey. Cumanya kalau buku kamu tu pendek, maknanya tak bolehlah buat panjang macam ni. Kamu kena buat salin macam ni lah. Tapi untuk elak silap, okey. Biasanya cikgu tengok, bila cikgu tengok kertas pelajar ni, bila dia salin 8.468 tu nak bawa ni ke atas tu salah salin. Okey, jadi soalan dia akan jadi jawapan tambah dia akan jadi salah. Okey. Bukan dia tak mahir tambah atau tolak, dia salah salin. Okey, salah salin, salah jawapan. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, kita tengok soalan pertama Boleh ikut boleh ikut. Akilah boleh ikut Akilah. Boleh.
Boleh. Okey, cantik. Ni dekat Sungai Buloh lah ya? Bukan Kuala Selangor Bukan. Okey, lain okey sikit lah kan? Kalau kat Kuala ni takut lain tak okey sikit. Okey. Baik. So kita tengok kat sini ada operasi tambah dengan tolak. Nampak ada dua operasi. Kamu ingatlah kuda baca tol. Okey. Memandangkan tambah dengan tolak daripada keluarga yang sama, maka kita buat tambah dulu. Okey. Buat operasi yang daripada kiri ke kanan dulu. Okey, cuba tambahkan dulu. Berapakah jawapan hasil 81.91 ditambahkan dengan 12? Dekat sini cikgu nak uji kamu. Okey, cuba Tulis kamu dalam- tambahkan. Tulis akhir ke 8191 81 Apa dah kau sebut terbelit-belit lidah dah. Lain sekali. Cikgu nak jawapan akhir tambah tolak ke? Bukan jawapan akhir. Cikgu nak operasi yang pertama dulu. Cikgu nak tahu berapakah hasil tambah kamu. 81.91 ni tambah dengan 12 dulu. Dekat situ ada satu kemahiran yang diuji kamu. Jadi cikgu nak tahu dulu, kamu dah mahir belum kemahiran tu. Okey. 81.91 ditambahkan dengan 12 Ali bagi tu jawapan akhir kali ke jawapan menambah? Cikgu betul ke jawapan dia? 82.3. 03. Okey. Kita tengok dekat situlah yang kita nak bersyarat sekarang ni. Okey. Okey, kita maknanya Akilah tulis macam ni lah ya. Adakah begini ditulisnya? Ataupun begini. Okey, rasa macam ni kot dia tulis. Macam ni. Okey, sebab okey tambahkan. So ada okey, macam ni kan? Okey, 2. Okey, siapa yang dapat 8.203? Okey, yang ni kan dia buat macam ni. Dekat sini kamu tertinggal satu kemahiran. Okey. Satu kemahiran yang tertinggal. Sebab tu cikgu nak check yang ni dulu. Ramai pelajar yang sangkut dekat sini. Okey. Baik. Kita tengok yang pertama. Soalan ni melibatkan titik perpuluh. Melibatkan titik perpuluhan. Jadi dekat sini ada satu nombor yang titik perpuluhan dia tak keluar kat situ. Iaitu nombor berapa yang tak ada titik perpuluhan kat sini? Dan soalan kita ni nombor mana yang tak ada titik perpuluhan? 12. 12. Jadi soalan cikgu pada kamu, 12 ni nombor bulat ke bukan? Bukan. Nombor bulat lah ya. Okey. Siapa yang dah tahu tu bersabar sekejap ya. Kita bantu kawan kita. Okey, 12 ni adalah nombor bulat. Apa tu maksud nombor bulat? Nombor yang kau kira daripada kecil, daripada darjah 1, daripada tadika pun kau belajar nombor bulat. Cikgu kau suruh kata apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kan kau kira macam tu. Kau rendah dulu. Tadika kan? Masuk darjah 1, cikgu suruh kira lagi. 1, 2, 3 sampai 100. Itu adalah nombor bulat. Nombor bulat ni tak terkira, punyalah banyak. Okey. Tapi untuk di sekolah di darjah 5 ini, kita sampai ratus ribu saja. Maknanya nombor kita boleh pergi sampai nombor macam ni. Contoh 124,376. Ni contoh. Ini adalah nombor bulat. Okey. Yang mana semua nombor bulat, itu yang kita nak clearkan dulu ni. Okey, semua nombor bulat titiknya di belakang sini. Di belakang sekali. Okey. Jadi sebab tu kat ini tak benar. Ini tak benar cara masuknya. Okey, apabila melibatkan titik perpuluhan, kita kena cari dulu titik setiap satu. So kita dah tahu 12 tu titik kat mana? Titik dekat sini. Jadi masa kita nak tambah tu 81.91, okey, kita tambahkan dengan tengok titik 12 ni, titik dia letak titik dia dulu. Okey. Lepas tu tengok 12 ni duduk sebelah mana? Sebelah sini kan. So 2 1. Yang ni tak ada rumah, letak sifar saja. Okey, so tambah macam biasa, dapat 93.91. Yang benarnya yang ini. Ini yang benarnya. Yang gak benarnya yang sebelah sana tu. Yang pertama tu gak benar. Okay, ni gak benar ya. Gak benar. Okay, tapi malaslah nak pangkah kan. Jadi
Macam sedih pula tengok pangkah ni kan. Tak payahlah kita bulat je lah kan. Kan. Ini gak benar ya. Gak benarnya di mana? Di 12 itu. Boleh Okey, dah tambah baru kita tolak. Okey, kita buat operasi yang kedua pula lah. Okey, Ali boleh Ali? Kesian Ali ni keluar masuk kan. Tapi tak apalah, semangat belajar tu yang penting. Okey. So kita tolak pula. Okey. Kejap tadi Ali betul tak jawapan dia Ali tadi jap Ali, okey, tengok Ali kesalahan kat situ Ali kesalahan kat situ 80 dia dapat 82.03 tu, kesalahan dia adalah pada nombor 12. Kalau soalan melibatkan titik perpuluhan, pastikan semua nombor kita tahu titik perpuluhan dia kat mana, baru letak dia dekat dalam soalan. Okey. Okey, so kemudian kita nak tolak pula dengan 30. Okey, sekarang cuba tolakkan dengan 30.104 ini. Okey. Ini baru nak jawapan akhir Alia. Okey. Okey, cikgu bantu dekat sini. Pertamanya, tengok titik perpuluhan ni kan, sama kan? Nak masukkan nombor seterusnya pun titik perpuluhan dia kena sama dulu. So, sebelah kirinya sifar 3, di sebelah kanannya 104. Macam tu. Okey, cuba kamu kirakan untuk cikgu soalan ini. Okey. Kira dulu. Ni tolak kena pinjam Okey. Okey. Alia kurang tepat Alia jawapan. Okey. Cuba Alia semak sikit Alia punya jawapan tu. Okey. Luqman okey. Bagaimana rakan yang lain? Tengah mengira lagi. Okey, tak apa, perlahan-lahan. Tahu tolak, ambil masa sikit nak tolak. Kalau ada yang sangkut nak kira, type kat situ. Cikgu, saya tak boleh jawab. Contoh macam tu. Okey, Akila, tahniah. Betul kali ni. Okey, menarik. Okey. Aisar. Aisar dia buat apa ni? Dia nak kata tambah pun tak. Nak kata tolak pun tak. Apa dia buat sebenarnya ni? Oh, dia tambah. Kau menambah. Kau tambah lah Aisar. Soalan tu kan tolak situ. Kau tambah tu rasanya. Oh, itu apa ni? Ni. Fahim pun sama kan? Oh, Fahim. Fahim. Bukan Aisar, salah. Aisar pun sama. Belakang dia tu yang pelik sikit. Okey. Yang 4 tu pelik sikit. Okey, Aisar cuba semak balik Aisar. Yang nombor belakang, nombor depan tu dah selamat akhir raya dah. Dah betul dah. Okey, Fahim ni dia pergi tambah. Soalan tu tolak Fahim. Okey. Nampak tak dah jumpa Alia? Kat mana kesilapan Alia tu? Soalan macam ni jangan salah dik, rugi kau. Okey. Soalan macam ni kalau keluar peksa, inilah markah kau bonus. Okey, jangan kau salah lah. Okey, betulkan dulu Fahim. Okey. Yang lain semua dah betul dah. Okey, tahniah. Okey. So apabila kita membuat tolak perpuluhan ke tambah perpuluhan ke, tambah tak kisah sangat. Yang penting tolak tu. Okey, kita kena pastikan bilangan rumah dia adil, sama. Okey, kalau tengok sini 93.91. Yang bawah 30.104. Maka ada satu yang tak ada pasangan. So, yang tak ada pasangan tu kita tambah duduk diam-diam sini. Macam tu. Bagi adil. Sebab nak tolak kan? Nak tolak kena bagi adil lah. Okey, baru betul Fahim. Okey. Alright, so kalau kita tengok kat sini, sifar nak tolak dengan 4 tak boleh, maka kita pinjamlah orang sebelah. Macam biasalah, tak ada pinjam macam kerja ni kan. So 10 tolak dengan 4 dapat 6. Okey. So sifar tolak sifar, tak ada masalah. 9 tolak 1, 8. Titik ni tulis je balik. Nampak titik kita sentiasa sama, selari je Dari sini ke sini, ke sini, ke sini, sama sampai ke bawah.
Okey, 3 tolak 0, 3, 9 tolak 3, 6. Dapat lagi satu markah. Okey, biasanya kalau operasi bergabung tambah tolak, cikgu akan buat macam ni lah, satu baris sahaja. Walau bagaimanapun kalau kamu tak nak buat satu baris, kamu nak buat dua baris pun boleh, tak menjadi salah. Cuma hati-hati apabila menyalin. Okey, bila kau dah dapat jawapan ni, kau salin tulis kat sini biasanya. Okey, murid akan salin macam ni. Lepas tu dia akan tolak. Masa salin ni lah yang cikgu risau takut salah salin. Okey. Sama juga kalau kamu tolak dapat jawapan juga. Okey. So terpulang. Mana-mana satu pun boleh. Okey. Tapi kalau nak senang, satu jalan saja. Operasi bergabung, sekali saja. Boleh. Dan PXA boleh diterima. Okey. Walaupun dia sekali. Okey, boleh Alright. So kita tengok soalan seterusnya. Kita bagi mahirkan lagi. Dekat sini. Okey, tolong bagi tahu dekat cikgu, manakan ni perpuluhan kan. Okey. So nombor 54 ini yang tak ada lagi titik perpuluhan, betul? Di manakah titik perpuluhan untuk 54 ini? Okey. Di belakang 5 ke di belakang 4? Cuba type sikit kat situ. Okey, yang ini tak ada masalah, dah ada perpuluhan, senang. Okey. Yang hujung pun dah ada perpuluhan. Jadi tak ada isu kat situ. Yang menjadi masalah kita adalah pada 54. Okey, so 54 tu dekat mana titik perpuluhan dia? Dekat belakang 4 ke? Ataupun tengah-tengah di antara 5 dengan 4 ke? Ataupun depan 5? Yang mana Syatu? Belakang 4. Okey. Berapa orang setuju belakang 4? Ataupun saya tak setuju. Saya belakang 5, Cikgu depan 5. nak jawapan dia je ke? Cikgu tanya 54 tu dekat mana titik perpuluhan dia? Itu dulu. Memanglah kita nak jawapan dia, tapi kita belum kira lagi. Cuma cikgu nak tahu kemahiran dulu. Sekarang cikgu tengah menguji kemahiran mengetahui tempat. Itu yang kita nak uji ni. 54 tu nombor bulat ke, nombor pecahan ke, nombor apa tu? Ah, 54 tu nombor apa? Okey, 54 sama macam 12 lah. Dia adalah nombor bulat kan. Okey, ni siapa yang nombor bulat, nombor perpuluhan tak kenal lagi ni. Ni kacau, ni kacau. Okey, kena check balik So kalau kita tengok kat situ, 12 itu adalah nombor bulat. Okey, ni ni 12 ni nombor bulat. Nampak tak? Dia tak ada titik apa-apa kat situ. Dia seketul sorang-sorang kat situ. Okey, jadi apabila dia adalah nombor bulat ni, nombor 12 ni, nampak kan? Nombor 12 ni adalah nombor bulat. Semua nombor bulat titik perpuluhan dia dekat belakang sekali. Okey, dia tak pernah duduk kat depan. Okey, so maknanya dekat sini pun samalah. Dekat 54 ni dia tak duduk kat 5, dia tidak duduk dekat 5 ni, dia tak duduk kat sini. Tak. Okey. Dia duduk dekat mana? Duduk dekat belakang sekali sini. Sebab kalau dia nombor perpuluhan, barulah kamu boleh kira. Okey, kita tak kisah jawapan. Okey, cikgu tak kisah jawapan, cikgu nak kemahiran dulu. Pastikan kemahiran dulu, sebab kemahiran betul, jawapan kamu insya-Allah betul. Kalau kemahiran salah, jawapan kamu tetap akan salah juga. Okey, kemahiran tu maksudnya apa? Inilah kita kena tahu. Okey, so kita akan buat penambahan terlebih dahululah. Okey, itu kemahiran dia. Okey, so menambah dulu. Okey, kita boleh semak jawapan kita masing-masing. Okey, tambahkan dengan letak titik dulu. Okey, 90 kan. Sifar 9. Kemudian 213 ni, okey, dia 213. Okey, bukan 213 selepas titik perpuluhan tu. Jadi nampak dekat atas tu rumah dia gigi rongak kan. Kau masuk je lah sifar-sifar ni. Ikut berapa rumah yang dia ada. Okey. So dah dapat situ, kita tambah, kita akan dapat. Okey, dah start dah bagi jawapan akhir, tak ada masalah. Okey. Okey, 4, okey 14. So 144 perpuluhan 213. Kemudian barulah kita tolakkan dengan 67.54. Okey. Okey. Ada dari soalan nombor 2 ke Luqman? Sihat Luqman ni kan. Okey, ada soalan start daripada nombor 2 Start daripada nombor 2 okey.
Okay, padam dulu padam dulu kejap. Okey. Okey. Dalam kita nak buat operasi nombor bulat semua ni, kita kena semak dulu, okey. Setiap nombor tu mesti dalam perpuluhan lah supaya senang. Okey, sebab kita nak buat operasi melibatkan perpuluhan. Jadi dekat sini Luqman, ada satu rumah ni, satu nombor ni yang kita tak tahu titik perpuluhan dia, iaitu nombor 54. Okey. Iaitu nombor 54. Jadi kita nak tahu dululah 54 tu titiknya dekat mana. Okey. Titik dia dekat mana. Okey, jadi kita dah jumpa tadi, setiap semua nombor bulat, titiknya dekat belakang sekali. Okey, setiap belakang pada setiap nombor. Okey, jadi kita nampak kat situ 54, kemudian baru ada titik. Okey, biar yang titik tu diam-diam kat situ. Yang penting kita tahu titik dekat mana. Okey, kemudian kita tambahkan dengan nak tambahkan yang ni pun sama, cari titik dulu. Ni nampak titik dekat sini, letak diam-diam kat sini. Lepas tu kita tengok apakah nombor sebelah kanan dan sebelah kiri. Nombor kanan dia, sebelah kiri dia 90. Jadi sifar 9 lah. Okey, nombor di sebelah kanan dia 213. So 213. Okey. Jadi apa kita buat kat situ? Nampak kat atas ni tak ada rumah apa-apa ni, letakkan nombor sifar supaya nampak cantik lah. Kan? Supaya nampak cantik, nak tolak ke nak tambah tak ada masalah. Okey, kemudian kita tambah macam biasa saja. Okey. 3 1 2 titik, jangan ubah. 4 9 tambah dengan 5 14. Okey. Dah dapat macam ini, apa kita buat seterusnya? Kita tolaklah pula. Buatlah tolak ni pula ni. 67.54 ni tak ada masalah dah sebab dah tahu titik kat mana. Kita titik dia dulu. Okey. Titik dia dulu sini. Okey, tolak, letak titik diam-diam sini, baru kita tengok selepas titik tu apakah nombor dia. Okey. So kita ada sebelah kiri 67, sebelah kanan 54. 54 lah, okey. Lepas titik perpuluhan tu tak ada sebut puluh lah kan. Okey, so 67.54. Betul 67. Okey. Baik, so kita nak tolak dah sekarang. Okey, tolak macam biasalah. Ni satu rumah tak ada nombor kan. Letaklah sifar kat situ. Okey. So 3 tolak dengan sifar 3. Okey, 1 nak tolak dengan 4 tak boleh. Kita tengok jawapan akhir kawan-kawan kita dulu. Okey, okey. Akilah yang bagi jawapan kat sini. Okey. Yang lain siapa yang dah kira sampai habis? Okey, cuba tepek jawapan dulu, tengok sama tak jawapan. Kita nak bincang ni. Okey, so kita tengok jawapan Akilah lah. Okey. So Akilah bagi jawapan kat situ, yang lain mungkin tengah mengira lagi. Okey. So kita tengok situ, 1 nak tolak 4 tak boleh. So kamu pinjam macam biasa kat sebelah. Sini jadi 11 lah. Okey. 11 tolakkan dengan 4 dapat 7. Okey. So sini kita 1 tolak 5 tak boleh, so pinjam lagi. Okey, kat situ Akilah, semak Akilah. Dekat nombor 2 tu Akilah dah start salah. Okey. So sini jadi 11 juga. Okey, so 11 tolak dengan 5 tinggal 6. Okey. 3 tolak 7 tak boleh, so sama, pinjam tinggal 3. So 13. Okey, so 13 tolak dengan 7 dapat 6. 13 tolak 6 dapat 7. Okey. Aisar punya jawapan betul. Okey. So jawapan dia adalah 76.673. Okey. 76.673. Okey, Akilah punya yang akhir tu terbalik 76.673. Akilah punya 76.763. Mungkin tersalah type kat situlah. Terbalik jawapan dia kan. Alright. Itulah kemahiran dalam operasi perpuluhan yang kita kena tahu. So letak titik tengah-tengah dulu.
Pastikan semua nombor yang kita nak buat operasi tu ada titik dia, kita tahu kat mana. Baru kita jalankan operasi macam biasa guna kaedah kuda baca tol. Okey, boleh? Boleh faham? Fahim? Boleh fahim? Tolak macam biasa sahaja, tolak pinjam semua macam biasa sahaja. Tak ada kemahiran baru kat situ. Okey, boleh. Okey, cantik, fahim. Okey, baik, kita tengok soalan ketiga. Soalan ketiga untuk operasi bergabung bagi melibatkan tambah dan tolak. Untuk soalan ni senang sahaja. Sebab apa? Sebab semua titik perpuluhan dah ada. Okey, semua titik perpuluhan dah ada. Okey, sila buat sendiri dulu. Cikgu bagi masa 2 minit lebih kurang untuk kamu buat soalan ni. Okey, hantar dekat cikgu jawapan akhir saja. Kira dulu kira dulu, tak apa. Sebab untuk soalan ni kira senang. Sebab apa? Semua titik perpuluhan dah ada. Tak payah pening kepala. Belum betul lah Alia. Tengok, cek balik dia punya titik perpuluhan Alia. Okey Akilah. Tahniah, betul jawapan anda. Okey, dah ada seorang betul jawapan. Tepuk kan, biasalah. Okey, Alia dah betulkan balik tak Alia? Okey, Alia tadi bagi kat cikgu tu jawapan larilah dia. Titik perpuluhan kau tak jaga tu. Belum betul lagi Alia. Titik perpuluhan kamu tu, cuba kamu tengok betul-betul titik perpuluhan. Jawapan kamu pun lari Alia. Titik perpuluhan kena jaga. Okey, so untuk operasi ni kita akan lakukan tolak dulu, betul? Okey, tolak belum Alia. Kesian dia. Macam mana yang lain? Ali mana Ali? Ali boleh Ali? Tengah kira lagi ke? Kira dulu so kat sini nampak ada tolak dan juga tambah. So operasi bergabung. Ada 2 operasi kat situ. Kita akan buat dari kiri ke kanan, iaitu kita akan buat tolak dululah. Tolaklah macam biasa. Okay, untuk soalan ni dia tak ada isu sebab dia dah ada titik perpuluhan. Semua nombor ada titik perpuluhan. Jadi tak payah pening kepala. Susun operasi tu ikut titik tu sahaja. Okey, Aisar kejap tak ada sebut jawapan, nanti kawan-kawan yang tahu kan. Kejap Okey, cantik Aisar pun dah. Okey, kita dah boleh kemenangan yang kedua. Dah tunggu lagi 3 orang lagi, 3 orang lagi. 3 orang lagi. Cikgu Mana nak dia? jawapan tolak ke jawapan tambah cikgu? Kedua-dua. Jawapan akhir dik. Intan payung. Oh, kau bagi tu jawapan Ya satu je. cikgu, saya bagi jawapan kesian dia. tolak. Alah, kesian dia. Okeylah, baiklah Intan payung. Silakan sambung satu lagi. Okey, jawapan akhir cikgu dah tahu jawapan akhir. Patutlah cikgu rasa pelik sangat kan. Okey, boleh. Bagi Chan bagi Chan. Okey, kamu susun sahaja ikut titik perpuluhan dia. Okey. Kalau soalan keluar tentang nombor perpuluhan,
kenal pasti titik perpuluhan nak letak kat mana. Kemudian kerja kau akan senang. Okey. Tambah darab tolak bahagi tu kaedah dia sama sahaja. Okey, so letak titik dulu dan diam. Okey, 162 maknanya 162 lah. Okey, 037. Okey, kita akan tolakkan dengan ni kan. Nampak ni. Nak masukkan nombor ni 48.69 ni, betul-betul titik perpuluhan dia sama je. Kemudian tengok di sebelah kanan dia 69 ataupun 69 lah. Okey. 48. Okey. Masukkan macam tu. Jadi kamu tolak macam biasa sahaja. Okey. Nampak ada rumah yang tak ada, yang rongak kau masuk nombor. Tak sifar. Atas ke bawah tak kisahlah. Dalam kes kita ni bawah yang rongak, letak satu sifar kat bawah. Kemudian tolak macam biasa. Okey. 7 tolak dengan sifar 7. Okey, 3 tolak 9 tak boleh. Ini ada kena kemahiran meminjam. Okey. So pinjam lah. Okey, tak boleh pinjam rumah sebelah, pinjam rumah lagi satu lah. So sini jadi 9, sini 13 lah. Okey. So 13 tolak dengan 9 dapat 4. Okey, 9 tolak dengan 6 dapat 3. Titik ni salin sahaja yang usik. 1 tolak 8 tak boleh, pinjam tinggal 5. 11 tolak 8 3. 5 tolak 4 1. 1. Ni yang Alia bagi mula-mula jawapan je. Bukan dia salah, dia tak habis. Okey. Okey, kemudian barulah kita buat operasi yang kedua, iaitu operasi tambah. Samalah. Okey, operasi tambah kita ni sebab dah ada titik perpuluhan kat situ, letak titik perpuluhan dulu, kemudian masukkan nombor. Okey. 12.5. Macam biasa, rumah yang tak ada nombor tu boleh letakkan nombor lah. Tak nombor sifar. Supaya kita senang nak tambah atau tolak lah. Okey. So 7, 4 tolak 0, 4, 3 nak tolak 5 tak boleh, pinjam, tinggal 2, 13 tolak 5, 8, okey, titik duduk diam, 2 tolak 2, 0, 1 tolak 1, 0, 1. Dia suruh tambah lah. Salah pula cikgu. Okey, minta maaf, soalan suruh tambah kan. Patutlah jawapan cikgu tak sama dengan Aisar. Okey, so kita patah undur. Okey, so tambah balik. Okey, 7 tambah dengan 0, 7. Okey, 4 tambah dengan 0, 4. 3 tambah dengan 5, 8. Okey. Kemudian 3 tambah 2, 5. 1 tambah 1, 2. 1. So jawapan kita adalah 125.847. Okey. Ikut sahaja step dia. Nampak cikgu lebih suka macam inilah, sekali jalan sahaja. Okey. Kalau kamu nak salin sebelah pun tak ada masalah lah. Okey. Kalau kamu guna salin sebelah tu, dia teknik dia macam yang contoh yang diberi kat tepi ni. Ni. Okey, ni cikgu boleh padam balik. Contoh yang dia bagi ni lah. Okey. Ni kalau dia asingkan. Okey, cumanya biasa cikgu akan kira sekali jalan je. Okey, boleh Okey. So kita tengok soalan keempat. Okey, soalan keempat ni kamu kena ingat kembali si gemuk dengan si kurus. Okey. Kena ingat kembali si gemuk dan si kurus lah. Okey. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, ada operasi tolak dan juga operasi tambah. Okey, so mana kita nak buat dulu? Mestilah kita buat operasi tolak dulu. Sebab apa? Sebab mereka keluarga yang sama. Okey, ahli keluarga yang sama. Okey, baru kita akan buat tambah. Tapi nak tambah dengan siapa? Kan dalam ni tak ada nombor ni. Macam mana? Kejap lagi kita buat yang ni. Okey, tapi untuk yang pertama ni kita selesaikan dulu macam biasa. Daripada kiri ke kanan sebab keluarga sama. Ni tolak dengan tambah dalam keluarga yang sama, iaitu catul. So bila dalam keluarga catul, kita akan buat daripada kiri ke kanan. Jadi kamu tengok ni nombor perpuluhan, nampak nombor ni dah ada dalam perpuluhan. So senanglah. So kita tolak macam biasa dulu. Okey. So ambil titik perpuluhan, iaitu 37.598. Tolakkan dengan tolak, masukkan titik perpuluhan dulu. Okey, 2.381. Okey, selepas kita tolak, kita dapat 8 tolak 1, 7. Ni cikgu tunjuk dulu 9 tolak 8, 1, 5 tolak 3, 2. 7 tolak 2, 5, 3. Okey, so kita dapat 37.598.
3.217. Jadi yang ni dah selesai. Okey. 35 lah cik. Saya cakap 37. Okey. Salah sebut, minta maaf. Okey. So, yang ni kita dah selesaikan. Okey, kita dapat 35.217. Okey, ni kita dah selesaikan ni dah. Habis. Ni dah dapat jawapan dah. Jawapan dia apa? 35.217. Jadi sekarang yang tinggal adalah 35.217 tambah dengan kotak yang tak tahu, yang biru tu, sama dengan berapa? Sama dengan 48.757. Dia jadi macam tu. Okey, nampak Setakat ni boleh faham tak yang ni? Okey, kita dah selesaikan dah satu operasi, iaitu tolak kita dah selesaikan dah habis. Okey, tinggallah tambah dengan kotak yang biru ni kan. Ni cikgu lukis kecil sikitlah kotak biru tu. Bila dah sampai level ni, kamu kena ingat apa? Si gemuk dengan si kurus. Okey, dalam kes kita ni, siapa yang tak ada tu? Si gemuk ke si kurus? Si kurus. Kalau si kurus, apa nak kena buat? Tambah. Tolak. Kau dah lupa dah tu namanya kan? Nak cari kurus mesti tolak, tak pernah kita tambah. Cari si gemuk yang kita tahu. Okey. Soalan cikgu pada kamu, si gemuk yang mana satu ni? Untuk Akilah ni kamu mungkin tak faham perkataan si gemuk si kurus. Kejap cikgu cerita balik. Cuma cikgu nak tanya pelajar lama dulu. Si gemuk ni siapa kat sini? 48.7. 48 point. Okey, 48.757 tu adalah si gemuk. Okey. Si gemuk, maka yang ni si kurus. Okey, kurus 1, kurus 2 lah. K1 tu kurus 1, K2 tu kurus 2. Apa kaitan pula gemuk dengan kurus ni? Macam ni je Akilah. Untuk kita, bila kita dah kenal pasti si gemuk, untuk operasi tambah, gemuk mesti paling belakang. So gemuk kita dekat sini. Ni. Makna yang lain tu semua akan jadi si kurus. Kalau operasi tolak, si gemuk mesti paling dekat depan. Okey, nanti kalau terjumpa soalan si gemuk, kita tengok si gemuk yang untuk operasi tolak. Okey. So, dalam kes ini, yang kita nak kena cari adalah si kurus. Bermakna, nak cari kurus sentiasa tolak lah. So, ambil 48.757 yang gemuk ni. Tolakkanlah dengan 35.217. Tolak macam biasa sahaja. 7 tolak 7, kosong. 5 tolak 1, 4. 7 tolak 2, 5. 8 tolak 5, 3. 4 tolak 3, 1. So jawapan kita adalah 13.54 sifar lah. Ataupun 13.54 pun tak kisah. Okey. Maknanya kotak biru kita ni, inilah jawapan dia. Okey. So kena recall balik lah si gemuk dengan si kurus. Ke surat 13-12 ni. Ini adalah melibatkan asas si gemuk si kurus lah. Okey. Asas si gemuk dan si kurus. Okey. So sebelum kita berhenti rehat ni, sebelum kita berhenti rehat, cikgu nak terangkan sikit lah. Okey, untuk panduan Alia lah. Bukan Alia, Akilah lah. Okey. So Akilah, dalam kami nak mencari anu, ni kan huruf ataupun kotak dia. Okey, kami gunakan si gemuk dan si kurus. Okey. So contohlah soalan ni 8 tambah kotak sama dengan 10. So soalan tu suruh cari kotak tu. Okey, kotak ni adalah anu yang mana boleh tulis dalam bentuk kotak ataupun dia tulis dalam bentuk huruf. Mana-mana satu pun boleh. Okey. So kami menggunakan apa? Kami menggunakan si gemuk dengan si kurus, yang mana kalau operasi tambah, kan tambah. So gemuk akan sentiasa di kat belakang. So inilah gemuk adalah jawapan dia, gemuk. So yang lain ni semua kami jadikan dia sebagai kurus 1, kurus 2. Jadi sebenarnya ada ikon orang gemuk dengan orang kurus. Okey. Jadi apabila kita nak cari je si kurus, mesti kita akan tolak. Jadi kita ambil gemuk sentiasa akan tolak yang kurus. Kurus tak boleh tolak yang gemuk. So jawapan dia 2. Tapi kita tak pakailah soalan macam ni. Okey, 8 tambah berapa dapat 10 tu congak je, 8 tambah 2 tak payah tolak kan. Tapi nak bagi tahu kat sini adalah asasnya. Okey, asasnya. Samalah macam tadi kan, 8 tambah K ni sama dengan 10 kan. Maka sama dengan soalan tadi. Soalan tadi ni kan, mana dia? Ni kan. Samalah. Okey. Tadi kan kita buat 8 tambah berapa dapat 10. Kat sini bukan 8 tambah berapa. 35.217 tambah berapa dapat 48.757. Jadi kita kena tahu bahawa ini diguna si gemuk dan si kurus. Jadi si gemuk adalah yang bila tambah paling belakang sekali. So yang lain tu semua jadi si kurus.
Memandangkan kita nak kena cari yang sikurus, maka operasinya adalah tolak. Itu yang nak kita faham. So, seterusnya, iaitu darab. Okey. So, untuk darab, kita darab macam biasa sahaja. Okey, kamu darab macam biasa sahaja. Kecuali kalau dia ada dua titik perpuluhan. Okay, kat sini semua nombornya semua nombor satu titik nombor yang ada satu je perpuluhan. Yang lagi satu lagi nombor bulat. Okey. So kalau dapat soalan macam ni, kita darab macam biasa terus. Okey. Ini kedudukan sifir lah. Okey, sifir perlukan dikuasai kat sini. So, kita dapat 3.201. So kita akan darabkan dengan 3. Okey. So kita darab macam biasa. Okey, kita darab macam biasa sahaja. Okey, titik perpuluhan itu kita letak kemudian. Okey, kita darab macam biasa, titik perpuluhan itu kita letak kemudian. Okey, so kita darab macam biasa je lah. Okey, 3 kita darabkan dengan 3 kita darabkan dengan 1 dapat 3. Okey. Kemudian kita darabkan 3 darabkan dengan sifar. Okey. Kita dapat juga sifar. Okey, ada yang dah bagi jawapan tu. Okey, sambil-sambil tu kamu kira lah kan. Cikgu percaya ni darab semua dah okey kan. Okey, 3 didarabkan dengan 2, 6. Okey, kemudian 3 didarabkan dengan 3, 9. Okey. Kemudian baru kita tengok nombor yang kita darab tu, nombor mana yang ada titik perpuluhan. Nombor yang atas ni lah. Yang ada titik perpuluhan. Itu 3.201. So 3.201 ni kita tengok ada berapa rumah kat sini. Titik perpuluhan dia ada 3 lah. 1, 2, 3 kan. Makna kita daripada belakang pun samalah. Okey, 1, 2, 3. So kita letak dekat sini. Okey, sebab ni satu digit senang nampak. Okey, kalau 2 digit nanti penting kita tahu bilangan titik perpuluhan tu. Okey. So dia dapatlah jawapan betul lah macam jawapan yang kawan-kawan kita bagi tu 9.603. Okey, boleh clear Okey. So tengok soalan yang kedua. Yang ni nampak ni 2 digit. Okey. 2 digit kita pun darab macam biasa sahaja. Okey. 4.53. Okey, darabkan dengan 16. Okey, darabkan dengan 16. Jadi, okey, jadi kita darab macam biasa. Anggaplah titik perpuluhan ni tak ada. Kan? Jadi kita akan ambil 453 darabkan dengan 16. Anggap je macam tu dulu. Okey, tapi sebenarnya titiknya adalah, jangan buang pula titiknya. Okey, so darab macam biasa, 6 darabkanlah dulu dengan 3. Okey, kemudian 6 darab dengan 5. Okey, kemudian 6 darabkan dengan 4. Okey. Satu persatu kamu darab. Okey, so 6 darab dengan 3. Okey, ni sifir 6. Okey, sifir 6 kalau tak boleh kamu tengok jam lah. Okey, kalau baiknya kamu hafal. Okey, kalau tak hafal juga tengok jam pun boleh. Okey, tengok jam pun boleh. So 12, 6, 3, 9. Okey. Okey, so kita nak tengok 6 darab 3. So 6 darab 3 sinilah. Nombor 3. So jarum dia 15 minit betul? Jadi tambahkan saja minit dan juga dia punya nombor tu. 6 darab 3 tambahkan 2 ni. Okey, so 15 lah. Okey, 6 darab 3 15. 6 darab 3 18. Okey, iaitu 15 tambah 3. Okey. Ada ke okey, jawapan dia okey, dah bagi jawapan tu bagus dah. Okey, tapi memang akan ada okey, Kila dah bagi jawapan. Okey, kejap Kila tapi tetap juga akan ada titik perpuluhan. Okey, macam mana nak letak titik perpuluhan tu? Kejap. Okey, kita darab biasa dulu. Okey, 6 darab 5. Maksudnya Akilah sifir dia dah okey ni. Dia dah laju kan. 6 darab 5. 6 darab 5 kat simbol 5 lah. Sini kan. So 6 darab 5 berhenti kat nombor 5, tambah je lah. Okey, 6 darab 5 30. Okey, 25 tambah 5 30 tambah 1 31. Naik sini 3. So 6 darab 4 kat nombor 4 lah. 4 adalah 20. Maknanya 24. 24 campur dengan 3 27. Okey, dah habislah tu. Satu baris. Okey, sama tak darab kamu dengan darab cikgu? 2714 tu sama ke tak sama? Pastikan sama dululah.
Okey, pastikan sama dulu. Kemudian baru kita darab yang bawah pula. Okey, yang bawah sama je macam biasalah. 1/3, 3. 1/5, 5. 1/4, 4. Habislah. Okey, kita tambah macam biasa. Dapat 8. Sini 4. 7 tambah 5. 12. Okey, dapat macam ni kan? 7,248. Tapi ingat ni bukan jawapan kita. Okey, ini bukan jawapan kita. So, jawapan kita apa sebenarnya? Macam cikgu cakap tadi, kita tengok nombor yang kita darab tu siapa yang ada titik perpuluhan. Okey. So dalam kes ni siapa yang ada titik perpuluhan? 4.53 ni lah. So nombor atas yang ada titik perpuluhan. Tengok rumah selepas dia. Okey. Rumah selepas dia ada berapa nombor? Ada 2 nombor kan? 1, 2 nombor. Okey, maknanya 2 tempat perpuluhan. Berhenti kat sini. Daripada belakang bawa ke depan. Okey. Aisar belakang tu 4, bukan 43 ya. 48. Sama ada kau salah darab atau kau salah type. Ada 2 kat situ. Boleh faham yang ni? Untuk darab ni, darab macam biasa sahaja. Last kali baru kita tengok kalau darab itu ada 2 titik perpuluhan, maknanya jawapan dia akan ada 2 tempat perpuluhan. Okey. Mesin darab betul dululah. Jangan darab salah. Okey. Okey, soalan seterusnya. Okey, 40 didarabkan dengan 8.072. Okey. So sama je kita buat macam tadi juga. Okey. So 8.072 darab dengan 40. Okey. So kamu darab dulu macam biasa, tak payah pening kepala. Okey. Ramai pelajar nampak titik perpuluhan je, Allah Rabbi dia, Allah susahlah soalan ni. Tak payah. Anggap macam tak ada titik perpuluhan dulu. Tapi jangan kau buang titik perpuluhan ni. Dia ada. Tapi masa kau darab tu kau anggap macam dia tak ada titik perpuluhan. So kita darab sifar dulu. Sifar darab paling senang. Okay, sifar darab 2, sifar darab 7, sifar darab 8, sifar. Selesai masalah kita. Okay, 4 darab 2. Okay, sifar 4 okay kot kan? Ada siapa-siapa lagi yang sifar 4 dia goyang? Gigi masih gongak sifar 4 dia? Okey, 4 darab 2, 8. Okey, 4 darab 7, 7 darab 4, 28. Okey, so naik sini 2. So, 4 darab, ni 8 lah kan? Okey, 8. Okey. So, 4 darab 0, 0. So, 2. 8 darab 4, 32. Okey, so kita tambah dulu macam biasa. Okey. Tambah dulu macam biasa. Dapat berapa kat situ? Okey. So kita tengok kat sini. Sifar 8, 8, 2, 2, 3. So, kita tengok nombor mana yang ada titik perpuluhan. Macam mana kau dapat 3, 4? Okey. Ali okey. Siapa yang dapat 3, 4 tu? 3, 4 tu maknanya placing letak nombor tak betul tu. Okey. So bila dah ni kita tengok nombor mana yang ada titik perpuluhan. Nombor 8 ni kan. 8 perpuluhan ni. Jadi tengok lepas tu ada berapa nombor? Ada 3 nombor kan? 1, 2, 3 bermakna 3 tempat perpuluhan. Betul lah tu. Okey. So dapat macam ni lah. Okey, daripada belakang daripada belakang. Nak letak tu okey, nak letak tempat perpuluhan ni kita gerak daripada belakang daripada sini. Nanti ada orang kata gerak sini pula kan. Gerak pada sini 1, 2, 3. So sinilah. Okey, jangan gerak pada depan tau. Gerak daripada nombor belakang. Okey, boleh ikut untuk yang darab ni? Boleh kan? Alhamdulillah. Okey. Darab ni sebenarnya jangan takut, darab macam biasa sahaja. Cuma nak kira berapa titik sahaja. Okey, so cara cikgu macam itulah. Okey, mungkin kamu belajar nanti cara dia lain sikit tapi tak apa, sama sahaja. Okey. Asal jawapan sama. Okey. Sekarang kita tengok kepada darab istimewa, betul? Darab 10, darab 100, darab 1000. Apa-apa sahaja nombor kau darab dengan ini, mesti dia ada istimewa. Okey. So darab
perpuluhan ni, okey, dia perpuluhan darabkan dengan 10, 100 dengan 1000. Ini nombor-nombor istimewa. Maknanya apa? Kau boleh jawab tanpa menggunakan kaedah lazim. Okey. Kau gerakkan titik saja. So hari ni kita nak belajar gerakkan titik. Okey. So sebelum cikgu tengok, okey, paling bahagi kan. Okey. So katakanlah kita ada soalan macam ni. Contoh-contoh Sebelum ini kita belajar hari tu dekat nombor bulat. Contohnya 25 darabkan dengan 10. Okey, so berapa ni 25 darab 10 ni? Macam 50. Kita salin je balik kan. Apa-apa nombor darabkan dengan 10, kita salin balik nombor itu, tambah satu sifar kat belakang kan sebab dia ada satu sifar. Okey, katakanlah kita ada 147 darabkan dengan 100. Okey, so kita akan salin balik nombor ini 147. Letakkan tengok ada berapa sifar? 2 sifar. Itu kita panggil special. Ingat lagi tak masa kita darab hari tu? Okey. So katakanlah kita ada 81 darabkan dengan 1000. Okey, pun sama juga. Okey, kita salin balik sahaja 81 ini. Kemudian tengok 1000 ni ada 3 sifar, masukkan 3 sifar. Ni masa kita belajar nombor bulat dulu. Okey. Bila kita belajar topik perpuluhan, so kita juga boleh gunakan teknik yang sama. Okey, 25 ini. Okey, ini kalau kita guna ni biar dulu, cikgu tulis kat sebelah lah. Okey, bagi kamu nampak. Okey, soalan yang sama tapi kita nak guna teknik perpuluhan. Okey, sebab kita belajar topik perpuluhan, kita nak guna teknik perpuluhan. So 25 darab 10. Okey, soalan yang sama 147 darabkan 100. Okey, satu lagi adalah 81 darabkan dengan 1000. Okey, soalan cikgu pada kamu, di manakah titik perpuluhan untuk 25 ini? Mana titik dia? Belakang 5. Belakang 5 kan? Sama macam kita belajar tadi. Semua nombor bulat, titik perpuluhan dia dekat belakang. Dia dekat sini lah. Ting. Maknanya 147 pun ada titik kat belakang ni. 81 pun titik dekat belakang ini. Sebab dia semua nombor bulat. Tapi kita tak tulis lah. Okay, kita tak tulis dalam soalan. Soalan tak tulis itu titik. Jadi kamu kena tahu bahawa 25 tu ada titik kat belakang dia. Kalau kamu nak guna teknik perpuluhan. Okey. Apabila darab. Darab kan namanya darab. D kan? D. Di depan. Bergerak ke depan. Itu maksud dia. So berapa kali kena gerak? Tengok bilangan sifar yang ada. 1 kali. Maknanya sini gerakkan 1 kali. Itu maksud dia. Gerak ke depan 1 kali dari titik. Sinilah. Okey. Nampak ada satu longkang setelah terbina. Longkang tu kau masukkan sifar. Jadi jawapan kau adalah 250. Okey. Cikgu tunjuk 147 ni kat tepi ni sikit boleh nampak. Okey, 147. Okey, darabkan dengan 100 kan? Okey. Kita tengok dulu berapa sifar ada kat sini. Darab dia ada 2. Bermakna gerakkan 2 kali ke depan. Okey, dah darab didarab 2 kali. So titik kat sini kan? 1 kali, 2 kali. Dah dapat 2 lengkung itu, betul? So lengkung-lengkung itu kau masukkan nilai sifar dalamnya. Jadi jawapan kita kat sini akan dapat apa? 147 sifar-sifar. Maknanya 14,700. Samalah. Okey, jawapan dia sama, teknik yang lain. Okey. Sebab darab 10, darab 100 dan 1000 ni special. Okey. Ingat kalau darab gerak ke depan. Di darab tu depan. Okey. Okey, so samalah 81 ni pun kat sini kan. Jadi berapa kali kena gerak? 1 2 3. So kamu akan terbentuk macam nilah. Okey. 1 2 3. Gerak 3 kali ke depan. Yang longkang-longkang ni masukkan nilai sifar dia. So dapat sama. Okey. Ini kita panggil darab 10, 100 dengan 1000 menggunakan kaedah gerakan titik perpuluhan. Okey, itu kalau darab depan. Kalau bahagi belakang. Kau kena undur ke belakang. Okey. Contoh-contoh kita tak masuk bahagi lagi tapi cikgu tunjuk terus. Nampak sekali lah. Mukadimah. Okey, minggu depan kita akan masuk bahagilah.
Okey, katakanlah kita dapat soalan macam ni 81 bahagikan dengan 1000. Contoh, bahagian 10 lah, bagi 10 senang nampak tu. Okey, tetap juga titik kita nombor bulat dekat sini bila bahagi. Nampak kan bahagi bahagi, maka kita akan belakang, undur ke belakang. Gerak ke belakang. Sebab apa? Bahagi kan, B ni B, bahagi. So berapa kali gerak? 1 kali. Dari sini gerak ke belakang. Undurlah kita panggil. So kita akan dapat titik berhenti kat sinilah. So dapat 8.1. Okey, katakanlah 147 bahagikan dengan 100. Ni cikgu tunjuk satu sepintas lalu So ada 2 sifar dekat sini, maknanya 147 kat sini bergerak ke belakang 1 2. Okey, maknanya titik kita berhenti pada 1.47. Ni contohlah. Okey, nanti cikgu akan cerita detail lagi. Okey, patah balik kepada darab kita ni kat sini. Bukan ni, salah. Ni. So nampak darab kita darab 10 betul. Bila darab bergerak ke mana? Darab depan. Berapa kali bergerak depan? 1 kali sahaja sebab ada 1 sifar. Jadi cari titik perpuluhan kita itu gerak ke depan 1 kali. 1 kali. So berhenti dekat sinilah. So jawapan kita adalah 60. Okey, lepas tu titik 60.7. Darab 10, darab 100 senang je. Okey, cuba kamu buatkan kat cikgu yang ini. 100 darabkan dengan sifar perpuluhan 29. Okey. 100 darabkan dengan sifar perpuluhan 219. Okey, Alia sifar depan dah tak ada buang. Okey, cantik. Semua dapat jawapan yang sama. Okey, apabila kamu gerakkan titik tu dah betul. Okey, apabila darab gerak ke depan. Darab kan depan. Betul, semua gerak cantik ke depan. Betul. Berapa kali? 2 kali. So titik kat sini kau gerak 1 kali, 2 kali. Betul dah? Okey, kita dapat berapa? Ada bagi jawapan macam ni. Sifar 21.9. Okey. Sifar pada nombor bulat tak payah tulis. Okey. Sifar kalau kat depan sini tak payah tulis. Jadi dapat 21 plus 9. Sebenarnya kan contoh 021, kamu baca nombor ni 021 ke kamu baca dia 21? Okey. Kalau kita buang sifar kat depan ni tetap juga nilainya 21. Okey, jadi kalau pada nombor bulat sifar kat depan kita tak tulis. Bukan salah, okey, tapi kita tak tulis. Okey, 21.9. Betul lah. Okey, tahniah Aisyah semua bagi betul. Akilah pun bagi betul. Okey, cantik. Okey. Alia, okey. Alia dengan apa nama Ali lah yang letak sifar ke depan. Tak apalah, tak ada masalah. Okey. Alright, soalan yang akhir. Okey, soalan yang akhir. Maknanya minggu depan cikgu akan cerita dulu pasal yang apa nama operasi bergabung tadi tu. Macam mana nak guna gemuk dan kurus kan. Tadi cikgu kira macam lari je. Nanti cikgu salah pula terangkan kamu. Cikgu hutang kamu itu minggu depan cikgu akan ceritakan. Okey. Lepas tu baru kita masuk bahagi lah. Okey, masuk bahagi. Okey, so yang ini darabkan dengan 1000. Laju dapat jawapan. Okey, bagaimana yang lain? Okey. Okey Ali, cantik. Okey. So gerak saja 3 kali. Okey, gerak saja 3 kali. 1 2 3 kan maknanya 1 2 3. Okey. So kamu akan dapat 54047. Titik berhenti kat sini kan? Titik berhenti kat situ macam Akilah buat tu. Okey. Okey. Bila kita bergerak tu ke depan tu, kita dah gerak tu dah dapat macam tu. Jadi tengok nombor ni adalah dah jadi nombor bulat sebab titiknya kat belakang. Okey. Ada juga yang jawab macam ni. Okey. Salah ke? Tak salah. Okey. Cumanya tak payah letak dah ni habis. Sebab nombor ini dah jadi nombor bulat. Sebab apa? Sebab titik dia dekat belakang. Dia jadi nombor bulat. Jadi nombor bulat biasanya kita tak letak titik. Kita habis mati kat situ. Okey, tapi kalau kamu nak letak peringkat awal, belum akhir lagi letak titik pun tak apa. So, itu nak menunjukkan bahawa titik tu dah berhenti kat sini. Jadi kita dapat 54,047. Perpuluhan ni kita letak perpuluhan kan, perpuluhan apa? Tak ada apa-apa nombor kan. Jadi kita tak payah
Tak, dia dah jadi nombor bulat. Okey, yang ini sampai darjah 6 selalu pelajar keliru. Okey. Betul lah tu, betul dah Dipati. Okey, cantik. Okey, so kita dah habis sampai darab 10, darab 100, darab dengan 1000 bagi nombor perpuluhan. Tadi kita dah buat darab perpuluhan dan juga operasi bergabung tambah dengan tolak. Okey, cuma soalan nombor 5 nanti cikgu terangkan kepada kamu pada minggu depan lah. Okey, sebab cikgu kira-kira tadi tak dapat kalau cikgu guna teknik gemuk dan kurus, cikgu guna teknik lain. Okey, kalau boleh cikgu nak guna teknik yang sama je untuk satu soalan ni. Okey. Okey, so maknanya minggu depan kita akan masuk bahagi lah. Okey. Dekat sekolah dah masuk sampai bahagi ke? Sorry, dekat sekolah sampai perpuluhan dah ke? Dah. Belum. Oh, belum lagi. Alia belum. Alia tengah belajar apa sekarang, Alia? Saya tengah belajar barang Apa dia? DJ. Pecahan. Oh, pecahan. Okey, darab pecahan ni kan? Darab pecahan, darab atas dengan atas, bawah dengan bawah. Okey lah. Kalau sifir okey lah tu. Okey. Sebenarnya kelas kita ni ke depan dah ni kan. Jadi kalau cikgu harapkan dia membantu kamu lah apabila kamu masuk ke kelas, cikgu kamu dah baru ajar topik ni. Jadi kamu sebenarnya dah ke depan. Jadi sekurang-kurangnya hari tu kena belajar sikit, dapat tangkap. Okey. Jangan tinggal kemahiran asas lah. Kemahiran asas tu darab tambah bahagi tolak tu mesti penting. Okey, sebab semua topik akan guna simbol operasi yang sama. Okey. Alright. So itu sajalah untuk hari ini. Okey, untuk hari ini cikgu tak sempat bagi quiz, maknanya minggu depan lah cikgu buat quiz untuk kamu. Quiz berkaitan dengan ni lah, perpuluhan tambah tolak ni dengan darab. Okey. Sebab apa nama? Masa dah habis kan. Okey, masa dah habis, nanti mungkin ada keseluruhan kamu ada komitmen lain. Okey. Cikgu tak, kalau boleh cikgu tak nak drag lah. Okey. Baik. So itu saja untuk hari ini. Okey.